Saya bagi contohlah, saya pernah didatangi oleh seorang missionary Kristian. Datang jumpa saya. Dia tuduh Nabi Muhammad SAW gila seks. Nauzubillah. Saya tanya dia, you faham tak apa maksud gila seks? Dia kata dia faham. Saya tanya dia, cuba tanya pakar, doktor pakar dalam bidang ini. Doktor kata apa? Doktor akan kata itu suatu penyakit. Gila seks ni adalah suatu penyakit atau is an illness. Setuju tak setiap penyakit dia ada tanda-tanda penyakit? Kalau tak ada tanda-tanda penyakit, kira tak ada penyakit itu? So saya tanya sahabat tu, ada tak, boleh tunjuk tak tanda-tanda? Dia tak boleh tunjuk. Aku kata, jom kita bincang. Cuba tengok, adakah tak ada tanda-tanda? Kalau ada, mungkin. Kalau tak ada, mungkin tak ada. Mari kita bincang. Poinnya, sebelum kita nak tuju apa penyakit, kita mesti mau tunjuk dia simptom dulu. Maka saya cakap dengan dia, mari kita bincang. Saya tanya dia, yang missionary itu, saya tanya dia, Nabi Muhammad SAW berumah tangga usia berapa? Dia kata 25. Betul ke salah? Betul. Isteri yang dia nikahi iaitu Khadijah radhiyallahu anha. Usia berapa pada masa itu? 40. Dia pun cakap 40. Betul juga. Dia ada kaji kan? Saya tanya dia, you rasa-rasalah orang kalau gila seks, dia suka tak kahwin wanita tua daripada dia 15 tahun? Dia terdiam. Saya tanya lagi, Nabi Muhammad SAW bersama dengan Khadijah radhiyallahu anha, mereka ni monogami. Orang sini faham tak monogami? Hanya ada seorang isteri saja dalam satu jangka masa. Berapa lama? Cuba teka. 25 tahun. Berarti pada usia 25 sampai Nabi Muhammad SAW usia dekat 50, hidup Nabi hanya mempunyai seorang wanita saja. Saya tanya dia, orang gila seks bolehkah dia hanya ada seorang wanita saja selama 25 tahun? Berarti 25 sampai 50 tahun Nabi Muhammad SAW line clear. Faham tak line clear? Bersih. Tak ada tanda-tanda gila seks sampai usia 50. Setuju? Dia diam. Saya sambung. Saya tanya dia, Nabi nikahi Khadijah radhiyallahu anha. Dia berapa kali janda? 2 kali. Saya tanya dia, orang yang gila seks, dia suka ke kahwin dengan janda? 2 kali punya janda. Dia diam lagi. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Dalam hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hidup Nabi, dekat 2 tahun hidup Nabi tanpa ada wanita. Saya nak tanya, orang yang gila seks boleh tak dia kemarau 2 tahun? Orang sini faham tak kemarau? Maksudnya tak ada wanita dalam 2 tahun. Boleh ke tak boleh? Dia diam lagi. Saya sambung. Usia sampai awal 50-an masih clear. Kemudian Nabi nikahi 2 isterinya, anak perempuan sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan selainnya isteri-isteri yang Nabi nikahi, majoriti di kalangan mereka adalah janda-janda. Setuju? Maka saya tanya dia, kalau orang yang gila seks, dia gila apa? Tak tahu. Gila seks lah. Orang yang gila seks, dia mau kahwin tak? Dia suka tak nak kahwin? Nak nikah lah. Orang yang gila seks macam mana? Tanya orang pakar. Dia kata orang yang gila seks ni, dia bukan nak kahwin. Dia gila seks. Dia lebih suka touch and go. Orang sini tak biasa, sini tak ada highway kan? Ada touch and go tak? Atau smart tag kan? Lalu aja. Orang yang gila seks, dia mau nikah tak? Dia gila nikah ke gila seks?
Nabi nikahi semua isteri secara sah. Sah dengan Allah, sah dengan masyarakat Arab. Orang semua terima pernikahan Nabi itu. Kedua, orang yang gila seks, dia bertanggungjawab tak? Kalau orang yang gila seks tu, dia mau bertanggungjawab tak? Dia tak bertanggungjawab. Tetapi Nabi Muhammad SAW, Nabi jadi seorang suami yang begitu bertanggungjawab terhadap isteri, terhadap anak. Betul ke tak betul? Dan diberi puji-pujian oleh orang Arab di tanah Arab pada masa itu. Macam mana kamu nak tuduh Nabi gila seks? Saya bagi contoh. Tak ada masa nak terangkan setiap isteri. Ambil satu contoh. Aisyah radhiyallahu anha. Nabi didik tak Aisyah? Bukan saja didik Aisyah, sehingga dia jadi apa? Hafizah. Dia menghafal keseluruhan Al-Quran. Saya nak tanya, orang yang gila seks ni kerja dia ajar orang hafal Quran ke? Halo? Adakah itu kerja orang gila seks? Itu buktikan tak ada simptom. Betul? Bukan saja itu, Aisyah radhiyallahu anha bukan hafal keseluruhan Quran, malahan dia hafal sebahagian besar hadis dan dia meriwayatkan tidak kurang daripada 2210 hadis. Dia jadi penasihat kepada 4 khalifah Rashidin. Dia dilaporkan telah mengajar, telah melatih tidak kurang daripada 88 ulama. Dia juga dilaporkan pakar dalam perubatan Islam dan juga pakar dalam matematik. Saya nak tanya, adakah itu kerja orang gila seks? Saya tanya missionary itulah. Dia terdiam. Saya kata, tadi kita nak bincang apa? Tak bincang ada ke tak ada tanda-tanda. Sampai sekarang ada tak? Dia tak jawab, maksudnya tak ada lah. Kalau ada dia akan tuduh. Saya kata, adakah tak ada tanda? Jawapannya, dia jawab, aku tak peduli. Ada setengah-setengah orang, dia sekadar nak tuduh, sekadar nak fitnah saja. Dia bukan nak cari kebenaran. Tapi tak kisah. Tugas kita jawab elok-elok. Tugas kita cuba menyampaikan hidayah urusan Allah. Nak baca Al-Quran, kita kena baca Quran mengikut konteksnya. Kita tak boleh baca Quran luar daripada konteksnya. Contoh ya, kadang-kadang Allah sebut dalam Quran, Ya ayuhan nas. Maksudnya, wahai orang-orang yang, wahai manusia, betul? Allah cakap dengan semua manusia. Kadang-kadang Allah sebut, Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Maka Allah cakap dengan orang Islam. Kadang-kadang Allah sebut, Qul ya ahlul kitab. Maka Allah bukan cakap dengan manusia biasa, bukan cakap dengan orang yang beriman, tapi Allah bercakap dengan orang Yahudi dan Nasrani. Setuju tak? So kita kena faham konteks. Kita tak boleh baca sesuatu buat tafsiran sendiri. Setuju? Dan tanya dia, surah An-Nisa surah keempat ayat nombor 3 ni, ayat ini apa konteksnya? Dia tak tahulah. Dia hanya tahu main tuduh aja. Surah An-Nisa ni, surah keempat ayat nombor 3 ni, ayat ini konteksnya adalah kahwin maksimum 4 ini adalah syariat yang Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga hari kiamat. Berarti selepas ayat ini diturunkan, umat, dengan elok-elok, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh mempunyai 4 isteri pada satu masa. Okey? Hanya maksimum 4 isteri pada satu masa sehingga hari kiamat. Tak boleh lebih lagi. Setuju tak? So ini, ayat ini adalah konteksnya rujuk kepada umat Nabi, bukan kepada Nabi Muhammad SAW.
Untuk Nabi Muhammad SAW, Allah beri dia syariat lain. Syariat dia sebut kat mana? Dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 50 hingga 52. Kalau kita baca ayat Quran ini, masa tak banyak, saya tak nak kupas satu persatu. Saya terus kepada perbincangan. Dalam ayat Quran ini ada dua perkara penting. Yang pertama, Allah melarang Nabi menceraikan mana-mana satu isterinya. Allah tak benarkan Nabi ceraikan isterinya. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan saja tak boleh ceraikan, dan tak boleh kahwin lagi. Saya sekali lagi. Pertama, Allah tak benarkan Nabi ceraikan isterinya. Nabi tak cerai bukan dia tak nak cerai. Allah tak benarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah tak benarkan Nabi cerai sebab semua isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka adalah ummul mukminin, ibu kepada semua orang mukmin. Tak boleh cerai. Kalau cerai, mana ada mukmin boleh kahwin ibu kamu sendiri? Sebab itulah Nabi tak cerai, bukan dia menipu, sebab ini perintah khas Allah kepada dia. Ini syariat khas Allah kepada dia. Ayat seterusnya, tak boleh kahwin lagi. Walaupun hati dia betapa suka, perempuan tu betapa cantik, betapa lawa, tak boleh kahwin lagi. Allah sudah tutup, Allah tutup kota dia. Tak boleh kahwin lagi. Itu syariat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita faham surah An-Nisa surah keempat ayat nombor 3, konteks dia adalah syariat untuk umat Nabi. Dan surah Al-Ahzab surah 33 ayat 50 hingga 52, syariat untuk Nabi Muhammad SAW. Sekarang persoalan saya, berlaku tak Nabi menipu sekarang? Tak berlaku lagi. Sebab syariat untuk umat lain, untuk Nabi lain. Sebagai seorang Islam, bukan semua perkara kita boleh ikut Nabi. Bukan semua perkara yang Nabi buat kita boleh ikut. Ada setengah-setengah perkara syariat khas untuk Nabi saja. Umat Nabi tak boleh ikut. Setuju tak? Nabi nikah tak perlu mas kahwin. Nabi nikah tak perlu wali. Nabi tak boleh ceraikan isterinya. Dan Nabi juga tak boleh kahwin lagi. Itu syariat khas Allah beri kepada Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi tak boleh ikut. Setuju tak? Kita nikah perlu tak bagi mas kahwin? Kita nikah perlu tak ada wali? Maksudnya wanita lah. Betul? So kalau kita faham konteks, jelas non-Muslim akan rasa, oh silap, salah faham.